Salam hormat dan salam sejahtera keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 17 Mei bersama saya Bumawin. Baik, kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Penubuhan dana kekayaan berdaulat Sarawak masih dalam peringkat kajian. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, apa-apa keputusan mengenai dana berkenaan hanya akan dilakukan setelah kajian tersebut selesai dilaksanakan. Datuk Patinggi Abang Johari berharap untuk mengikut jejak langkah kejayaan Norway dalam mengurus dana kekayaan berdaulat mereka yang merupakan dana terbesar di dunia. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Tamah Aidilfitri dan Mesyuarat Perwakilan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Satok di Kuching. Jelas beliau negara tersebut telah menubuhkan dana berkenaan dengan pelaburan permulaan serendah 2 bilion krona atau lebih kurang $800,000 Amerika dan selepas 25 tahun dana tersebut kini bernilai $1.3 trilion. Menurut Premier, pewujudan dana berdaulat tersebut penting untuk Sarawak ke arah mengurus pendapatan negeri dengan lebih baik untuk masa depan yang cerah kepada generasi akan datang. Terdahulu, beliau menyeru Gabungan Parti Sarawak GPS untuk terus sentiasa bergerak dengan peredaran zaman bagi memastikan hala tuju negeri ini selari dengan perkembangan di seluruh dunia selain menjadi sebuah parti yang membantu kepada kestabilan politik negara. Pembekal Perkhidmatan Telekomunikasi diminta memperluaskan perkhidmatan liputan ke kawasan luar Bandar Sarawak. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi berkata, dengan keperluan akses internet yang semakin mendesak, penyedia perkhidmatan telekomunikasi harus menyokong agenda kerajaan itu. Jadi maknanya kita perlukan lebih daripada separuh lagi yang perlu kita bina di seluruh Sarawak. Sama ada di kawasan bandar, kawasan pekan kecil, kawasan pesisir, kawasan pedalaman. Perlu kita bina untuk membolehkan liputan kemudahan telefon dan liputan kemudahan internet itu dapat kita sasarkan. Bercakap kepada media selepas Majlis Raikan Hari Raya Aidilfitri peringkat Dewan Undangan Negeri Sebuyau di Sebuyau, tambahnya lagi setakat ini kerajaan telah membina sejumlah 3,479 menara telekomunikasi daripada 7,000 menara yang disasarkan. Dedahnya lagi di bawah agensi pembangunannya Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC, menara-menara terbabit akan dilengkapi dengan kelengkapan telekomunikasi. Lebih 1,000 penduduk di kawasan Sebuyau menghadiri majlis tersebut yang turut diserikan dengan persembahan pentas dan acara cabutan bertuah. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX mendedahkan terdapat kekosongan jawatan dan waran penjawatan di Sarawak dan Sabah yang tidak diisi. Presidennya Dato' Adnan Mat berkata ia berdasarkan hasil tinjauan yang dibuat pihaknya sebelum ini. Bagi tujuan itu, QPEX menggesa kekosongan yang terdapat di kedua-dua negeri itu perlu diisi kerana perkhidmatan dan jumlah jawatan yang wujud adalah kritikal serta tidak mencukupi, namun waran perjawatan yang ada tidak diisi. Jelasnya, pihak QPEX juga bimbang tidak berupaya memenuhi kehendak rakyat berikutan jumlah perjawatan yang terhad serta anggota penjawat awam tidak mencukupi sehingga menyebabkan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat tidak berkesan. Justru itu QPEX mohon kepada Jabatan Perkhidmatan Awam khususnya, kepada kerajaan khususnya dalam kes Sabah dan Sarawak ini, sebenarnya kita telah ada waran-waran tetap yang wujud tetapi sebenarnya kita belum mengisi. Maka justru itu QPEX menyarankan agar waran-waran penjawatan yang telah diwujudkan di Sabah dan Sarawak ini perlu dibuat pengisian agar sistem penyampaian kesihatan ataupun sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat tidak terjejas pada ketika kita baru saja melangkah dalam endemik untuk memulihkan kembali ekonomi rakyat dan negara. Beliau menyatakan pada sidang media selepas Mesyuarat Agung dan Pembubaran Ahli Jawatan Kuasa 2020-2022 Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sarawak SMSU Cawangan Limbang di Limbang. Aktiviti menyelam mampu menjadi produk pelancongan di bahagian Miri yang mempunyai keindahan dasar laut, terumbu karang dan pelbagai spesies ikan yang menarik. Menurut jurulatih skuba dan penyelam Berlesen, Jimmy Yong, aktiviti tersebut juga akan menarik lebih ramai pelancong yang meminati aktiviti berkenaan.
Tapi biasa kami orang buat fun diving. So fun diving macam pergi melawat Taman Negara, pergi tengok coral sambil have fun lah untuk diver yang ada license. So tujuan dia juga untuk mempromosikan tourism dekat Miri lah. So scuba diving salah satu tourism produk yang penting di Miri. Beliau berkata demikian kepada RTM sebelum bertolak ke Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti di Miri. Beliau juga yakin bahawa kehadiran pelancong ke Miri akan meningkat apabila sempadan kini telah dibuka sejak kelonggaran prosedur operasi standard pada 1 Mei lepas dan fasa peralihan ke endemik 1 April lalu. The quality of the coral reefs here is amazing. There's not a lot of bleaching, so really good quality. And it's everywhere you look, you see like small patches of corals, lots of fish. So really healthy, amazing corals to go diving with. Seramai 7 orang penyelam berlesen termasuk seorang warga Netherlands mengikuti aktiviti menyelam kali ini. Taman Negara Terumbu Karang Miri Sibuti terletak di sempadan maritim antara Bintulu dan Miri dengan keluasan 186,930 hektar, merupakan taman negara marin terbesar di negeri ini selain mempunyai beberapa lokasi menarik untuk aktiviti menyelam. Sambutan Hari Gawai Dayak adalah masa yang sesuai untuk memastikan warisan budaya serta adat tradisi komuniti Dayak terus kekal terpelihara. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Ali Biju melahirkan kebimbangan perubahan masa dengan corak kehidupan moden akan melenyapkan budaya dan tradisi nenek moyang yang menjadi kekuatan identiti sesuatu kaum Dayak. Menurut Datuk Ali, budaya dan tradisi kaum Iban misalnya tidak hanya sekadar pada pakaian tradisi, tarian ngajat dan instrumen muzik yang biasa dilihat pada majlis-majlis rasmi. Sebaliknya, kaum Iban mempunyai begitu banyak adat tersendiri seperti miriang, pantun serta pelbagai genre puisi klasik. Walau bagaimanapun, sebahagian besar budaya dan adat resam itu semakin dilupakan dan golongan tua yang mahir mengenainya sudah tiada lagi. Oleh itu, perayaan tahunan Gawai Dayak boleh dijadikan sebagai satu ruang dan peluang untuk komuniti Dayak kembali memartabatkan budaya dan tradisi masing-masing. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Ali percaya sambutan Gawai Dayak tahun ini begitu dinantikan oleh komuniti Dayak selepas ramai tidak dapat meraihkan bersama keluarga dan saudara mara 2 tahun lepas. Harapan beliau agar perayaan tahun ini dapat mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan dan semangat perpaduan semua kaum di Sarawak. Datuk Ali berucap pada program YFM Datai Nemuai ke Rumah Panjai Senyawan di Seratua. Program tersebut merupakan program turun padang RTM Sarawak dalam usahanya untuk mendekati penonton dan pendengar. Program serupa akan dianjur di Skuau Sibu. Saudara, sempena sambutan Gawai Dayak bahagian Miri 2022, pertandingan separuh akhir bagi pertandingan Kumang, Dayung Sangun, Keligit Orang Ulu dan Keling Belawan telah diadakan di salah sebuah pusat membeli belah di Miri semalam. Jawatan Kuasa Perayaan Gawai Dayak bahagian Miri dalam kenyataan media memberitahu, tahun ini seramai 33 peserta bertanding dan daripada jumlah tersebut, 6 orang peserta terbaik dari setiap kategori akan dipilih untuk ke peringkat akhir. Majlis tersebut dirasmikan oleh Ahli Dewan Negara yang juga Ketua Penasihat Persatuan Dayak Miri DAM, Senator Datuk Dr. Nuing Jeluing. Pada majlis berkenaan turut diadakan surahan tajaan daripada pihak penaja kepada pengerusi penganjur jawatan kuasa induk JPGD bahagian Miri, Wilfred Mark. Kesemua 6 finalis terpilih akan bertanding pada 21 Mei ini pada majlis makan malam Gawai Dayak bahagian Miri yang dijangka hadir seramai lebih 1,000 tetamu. Di Kuching, kegembiraan 14 rakan yang melakukan aktiviti riadah di Sungai Rayu Matang berakhir dengan tragedi apabila 2 daripada mereka dijumpai meninggal dunia akibat lemas. Menurut Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Tiong Ling Hee, kedua-dua mangsa tersebut merupakan adik-beradik yang dikenali sebagai Lee Jun Suhia berusia 34 tahun yang merupakan abang kepada Lee Huai Fen, mangsa perempuan berusia 17 tahun.
Beliau menerusi satu kenyataan memberitahu pihaknya bergegas ke tempat kejadian selepas menerima panggilan kecemasan pada pukul 3 petang dan mengesahkan kejadian tersebut melibatkan dua mangsa. Tiong Ling Hee memberitahu operasi pasukan penyelamat di air bermula pukul 5.05 petang berjaya menemui mayat mangsa pertama Lee Jun Soo Hia pada pukul 5.48 petang, manakala mayat adik mangsa ditemui pada pukul 6.43 petang selepas hasil selaman kali ketujuh. Mayat kedua-dua mangsa tersebut kemudian diserahkan kepada pihak polis dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 6.47 petang. Jumlah kes jangkitan COVID-19 di negeri ini pada minggu epidemiologi ME ke-19 mencatatkan peningkatan iaitu 377 berbanding ME ke-18 256 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan media harian memaklumkan ini sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak mencecah kepada 305,951 kes. Dalam kenyataan itu, 366 kes merupakan kategori 1 dan 2, manakala 11 kes adalah kategori 3, 4 dan 5. Daripada jumlah tersebut pula, daerah Kuching merekodkan peningkatan kes positif iaitu 117 berbanding 52 pada ME ke-18, diikuti Miri 59 kes. Sementara itu, daerah Sibu merekodkan 38 kes, Bintulu 43 dan daerah-daerah lain merekodkan di bawah 15 kes. JPBN dalam kenyataan sama memaklumkan tiada kes kematian dilaporkan pada ME ke-19. Baik saudara, sekian berita pagi Sarawak edisi Selasa 17 Mei. Keluarga Malaysia, pastikan anda mengutamakan penjarakan fizikal khasnya ketika berada di kawasan tumpuan awam. Elakkan bersesak demi kesihatan dan keselamatan diri. Saya Bumawen, salam hormat dan jumpa lagi.